Okey, so kita tengok ni nisbah trigonometri. Okey, ni muka surat berapa ni? Muka surat 65 Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Dia kata apa? Selesaikan setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Macam mana nak buat? Kita memang kena. Mama, tumpang. Okey, tanpa guna kalkulator. Dia kata sin 1 per punca kuasa 5 cos 2 per punca kuasa 5 hitungkan tan X. So sebelum kamu nak jawab soalan ni, kamu kena hafal Nak hafal apa? Kamu hafal lah yang ni tan theta sama dengan sin theta per dengan cos theta. Yang ni kena hafal ni. Boleh? Okey, ini kena hafal tan theta sama dengan sin theta cos theta. Theta tu apa? Theta tu sudut Contohnya ini dia tak buat theta, dia buat x. Tak apalah, sama je. Okey, tan x sama dengan sin x per cos x. Dia nak hitung tan x. So, kamu buatlah tan x sama dengan apa tadi? Sin x per dengan cos x. So, kamu masuk je nilai dia. Okey, sin x apa nilai dia? Yang ni 1 per dengan punca kuasa 5. Lepas tu bahagi dengan cos x. Cos x apa nilai dia? Yang ni kan? Iaitu apa? 2 per dengan punca kuasa 5. Okey, lepas tu kamu selesaikanlah. Macam mana nak buat ni? 1 per punca kuasa 5 bahagi dengan 2 per punca kuasa 5. So, kamu kalau tak tahu, kamu buat macam ni. 1 per punca kuasa 5 bahagi dengan 2 per dengan punca kuasa 5. Okey, lepas tu buat apa? Siapa ada idea? Nanti 1 per punca kuasa 5, operasi bahagi ni kita jadikan darab. Yang ni kita terbalikkan. Betul tak? Lepas tu apa jawapannya? Respon. Okey, yang nak join tu boleh je. Siapa-siapa kelas yang lain nak join boleh je. Okey, yang join ni respon apa jawapan je ni? Ada berapa orang dalam kelas ni? 23 orang. Cepat. Apa jawapan dia? Yang sama boleh potong. Kita boleh potong apa? 5. Ya. Potong punca kuasa 5. So nanti jawapannya adalah? Jawapannya apa? 1 per 2. Ya, jawapannya adalah 1 per 2. So dapatlah jawapan 1 per 2. Boleh. Okey, next. Okey, inilah. Yang ni kata dia bagi cos X punca kuasa 3 per 2 tan X 1 per punca kuasa 3. Dia suruh cari sin X. So tadi kan cikgu suruh hafal kan? Okey, sekejap mana whiteboard? Okey. Bukan bulatan, apa nama ni? Ni. Okey, tadi cikgu bagi dia punya formula dia apa? Mana tadi? Tu formula dia. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Ni kena hafal Tan sama dengan sin per cos. So kali ni dia nak cari sin. Okey, nak cari sin X sin X ataupun sin X. Sin pun boleh, sin pun boleh Okey. So macam nak cari sin X ni? Okey, so daripada sini formula ni okey, kamu boleh carilah sin theta ni maksudnya apa?
kamu buatlah per dengan satu nanti darab silang kan. So sin theta darab 1 jadilah sin theta. Yang ni tan theta darab dengan cos theta. So jadilah tan theta darab dengan cos theta. Okey. Tapi dalam soalan dia pakai x So pakai je lah x Sin x sama dengan tan x darab dengan cos x. Okey, lepas tu kita masuk je dalam ni. Gantikan je. Tan x apa nilai dia? Tan x nilai dia ni kan. Okey, 1 per punca kuasa 3 darab dengan cos x punca kuasa 3 per dengan 2. So kamu dapatlah cari nilai sin x. Okey, apa jawapannya? Respon. Kita boleh potong apa? Ni maksudnya operasi darab kalau bracket sebelah dengan sebelah bracket darab. Kita boleh potong apa tadi? Potong Punca kuasa 3. so jawapannya apa? 1/2. Ya, 1/2. kan senang. Tak payah pakai kalkulator kan. Macam tu je. Okey, yang penting kena hafal formula. Inilah formula dia. Tan sama dengan sin bahagi cos. Okey, tan sama dengan sin bahagi cos. Okey, next. Okey, yang lain pula. Ni apa benda ni? Okey, ni dia kata tentukan panjang y bagi setiap segitiga sudut tegak. Okey, dia kata sin theta nilai dia 3/5. Okey, siapa ingat sin macam mana sin? Ni segitiga sudut tegak. Okey, ni sudut theta dia. Kalau sin bertentangan sudut per dengan hypotenuse kan? Ni hypotenuse ni sin. Kalau cos bersebelahan sudut per dengan hypotenuse. Yang ni cos. Kalau tan bertentangan sudut per dengan bersebelahan sudut. Yang ni tan. So dalam ni dia kata sin 3/5. Maksudnya sin tu apa? Bertentangan sudut. Bertentangan sudut. Ini kan 3. Lepas tu hypotenuse dia 5. 5. Okey. Jadi masalahnya kat sini. Okey, maksudnya kan sin theta sama dengan 3/5. Ini dalam pecahan terringkas dalam pecahan terringkas. Yang dalam segitiga ni, yang 6 ni, ini bukan bentuk yang terringkas ni 6 per y. Tapi 6 per y ni sama dengan 3/5 6 per y sama dengan 3/5. So boleh tak cari nilai y? Respon. Faham ke? Faham ke cikgu explain ni? Tadi kan sin theta. Sin theta kan bertentangan sudut per dengan hypotenuse kan? Bertentangan dia 3. Okey, bertentangan dia 3, hypotenuse dia 5. So 3/5. 3/5 ni pecahan terringkas yang telah dikecilkan 3/5 yang terringkas. Sebelum diringkaskan adalah 6 per y. 6 per y. Sekarang ni boleh tak cari nilai y? Boleh kan? 3/5 nilai dia sama dengan 6 per y. Beza dia 3/5 ni pecahan terringkas, 6 per y ni pecahan yang sebelum diringkaskan. So macam nak cari nilai y, kita buat apa ni? Kita buat darab silang. Okay, so darab silang. Dapat berapa? 3 darab y, 3y. 6 darab 5, 30. So nak cari y sahaja, kita buat apa ni? Bahagi kan? 30 bahagi 3. Bahagi. So dapat berapa y? 10. 10. So nilai y adalah 10. Okey. Nilai y ni 10 cm. Okey. Jadi 6 cm per 10 cm. Kalau dikecilkan tu yang dapat 3/5 kan. 6 bahagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Tu yang dapat 3/5 tu. Ni pecahan terringkas yang telah diringkaskan. Okey.
Yang 6 cm, 10 cm tu adalah ukuran sebenar. Faham ke yang ni? Respon, faham ke tak faham? Faham. Okay, faham. Kalau faham, try buat ini lah. Okay, nombor 2 ni lah. Nombor 2 ni dia faham okay. Nombor 2 ni dia kata cos theta 0.8. Ni maksudnya dia dah bahagikan jadi 0.8. Okay, kita buat yang sebenar punya, okay. Yang sebenar punya. Okay, macam nak buat cos? Apa, okay, cos tengok balik dalam ni. Cos apa maksud dia? Bersebelahan sudut per dengan Hipotenus. hypotenuse bersebelahan sudut per dengan hypotenuse. Jadi kat sini bersebelahan okey mana ni mana hypotenuse dia? Cuba tengok nombor 2 hypotenuse dia apa? Kat mana? 9. 9 ni hypotenuse. Okey, so nak cari cos bersebelahan sudut. Jadi bersebelahan sudut dia y lah, okey. Y per dengan hypotenuse dia 9. Y per 9. Okey. Jadi bila dah y per 9 ni bila dibahagikan tu yang dapat apa? Dapat 0.8. So boleh tak cari nilai y? Y per 9 sama dengan 0.8. Nak cari y kita buat apa? Objek letak kiri. Ya, objek letak kiri. Nak senang ni kita buatlah per 1 So darab C, silang. Y darab 1 Y. Lepas tu ni 0.8 darab 9 dapat berapa? Respon. Tekan kalkulator 0.8. 7.2. Sekejap mana? Kiranya 0.8 darab 9 dapatlah 7.2. So nilai Y adalah 7.2 cm. Okey, so nilai Y dia 7.2 cm. Kalau tak percaya cuba tengok. Tadi cos apa? Cos bersebelahan per hypotenuse. So bersebelahan dia 7.2 per hypotenuse dia 9. Cuba bahagi 7.2 mana ni? 7.2 bahagi 9. Dapat tak? 0.8. Dapat 0.8. So yang ini dalam bentuk perpuluhan okey. So nanti sama je lah perpuluhan ni samalah dengan nilai pecahan ni. Faham tak? Perpuluhan ni sama dengan nilai pecahan ni. Benda yang sama. Sebab tu kita boleh cari nilai Y. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, next. Okey, tan pula. Okey, cari yang tan pula. Okey, tan macam mana nak cari tan? Tan, apa tan? Bertentangan sudut per dengan respon. Bertentangan sudut per dengan Sisi bersebelahan. sisi bersebelahan. Okey. So kat sini nak cari tan bertentangan sudut dia apa? Bertentangan sudut dia adalah 21 cm kan? 21. Bersebelahan sudut dia Y. Yang ni bukan ini apa? Yang ni hypotenuse jangan confuse Okey. So nilai 21Y ni ini pecahan ukuran yang sebenar. So kalau dikecilkan dia akan jadi 7/9. Ini sama macam soalan tadi. Jadi nilai 21/Y ni sama dengan 7/9. Bezanya ni pecahan terbesar, ni pecahan yang terkecil. Boleh cari nilai Y? Boleh? Boleh. Cari sekarang dapat berapa? Kita buat darab silang. 7 darab Y, 7Y. 21 darab 9 berapa? Tekan dapat berapa Y? 189. Okey, sekejap Mai. 21 darab 9, 189. So nak cari Y sahaja bahagi. Okey, 189 bahagi 7. Dapat berapa? Dah kira dapat berapa? 27. Ya, 27. So nilai Y 27 cm. Okey, 27 cm. Tu ukuran yang sebenar. Bila kita kecilkan tu yang dapat 7/9. Okey, benda yang sama je. Okey, so dah habis yang itu. Next, kita pergi lain pula. Okey, ni saya nak buat yang ni.
Okey, sebelum kita nak dia kata apa? Tanpa menggunakan kalkulator. Cari nilai yang berikut. Cos 30 tambah sin 60. Okey, sebelum tu nak jawab soalan ni kamu kena hafal. Kamu mampu ke hafal jadual ni? Boleh hafal? Kalau tak mampu hafal jadual, kita hafal segitiga je. Okey, ada 2 segitiga yang kamu kena hafal. Okey, sekejap Okey, ada 2 segitiga yang kamu kena hafal. Satu tu segitiga dia macam ni. Macam ni. Okey, ni sudut tegak. Lepas tu yang ni 60 darjah. Kalau ni 60 ni berapa ni? Respon. Yang ni mesti dah 90 ni. Kalau ni 90, yang ni 60, yang ni berapa? Respon. Berapa ni? 30. 30. So yang ni 30 darjah. Okey. So kamu hafal segitiga yang ni 90 darjah, 60 darjah, 30 darjah. Lepas tu kamu hafal 1, 2, punca kuasa 3. Boleh? Senang tak? Kamu kan dah hafal macam-macam juzuk kan? So yang ni okey je kan? Boleh hafal kan? Okey, lagi satu segitiga yang ni lah. Kamu hafal yang ni lah. Yang ni segitiga sudut tegak juga. Okey, beza ni yang ni 45 darjah. Kalau ni 90, 45 yang ni berapa? Respon. Kalau ni 90, ni 45, ini berapa ni? Lima. 45. Okey, yang ni pun 45 darjah. So segitiga yang 90 darjah 45 ni kamu hafal. Yang ni ukuran dia 1. Ukuran dia 1. So nak cari hipotenus, ni dapatlah punca kuasa 2. Boleh tak hafal segitiga ni? Ada 2 jenis segitiga. Boleh? Boleh. Boleh. Daripada 2 segitiga ni, kita boleh jadikan jadual yang macam dalam sebelah ni. Okay? Contohnya, kamu kena tahu sin 30 apa, sin 45 berapa, sin 60 berapa ni. Sin 30 berapa, 45 berapa, 60 berapa. Lepas tu cos 30, cos 45, cos 60. Lepas tu tan 30, tan 45, tan 60. Tak perlu hafal macam ni, kamu kena hafal segitiga je. Daripada segitiga kita boleh buat jadual dia. Okay, contohnya sin 30. Okay, saya nak buat sin 30. Mana 30? Ni kan 30 darjah. Okay, so nak buat sin 30. Sin macam mana sin? Siapa ingat? Ni sudut tegak. Sisi bertentangan berhipotenus. Ya, okay, ni hipotenus. Jadi akhirnya ni sin bertentangan per dengan hipotenus. Kalau cos bersebelahan per dengan hipotenus. Kalau tan bertentangan per dengan bersebelahan. Ni kita tahulah ni Okey, so nak cari sin 30. Sin dia mesti bertentangan sudut per dengan hipotenus. Okey, ni 30 darjah. Bertentangan dia berapa? Respon. Bertentangan, apa yang bertentangan dengan 30 darjah? Sisi yang bertentangan dengan 30 darjah adalah berapa ukuran dia? Sin 30. Bertentangan per dengan hipotenus kan? Okey, ni hipotenus. So bertentangan dia berapa? Bertentangan dia 1, hipotenus dia 2. Sebab itulah sin 30 dapat kat sini 1/2. Faham? Okey. Okey, next. Sin apa lagi? Okay, tadi sin 30 dah Okey, kita buat cos pula. Kita buat cos 30. Okey, cos 30. Cos macam mana cos? Bersebelahan sudut dengan bersebelahan sudut per hipotenus. So bersebelahan sudut 30 apa? Bersebelahan sudut dia respon bersebelahan sudut dia berapa? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3, hipotenus dia adalah 2 kan? Sekejap
Cos 30. Cos 30 bersebelahan sudut. Bersebelahan sudut 30 punca kuasa 3 per dengan hipotenus dia 2. Jadi punca kuasa 3 per 2. Sebab tu kat sini cos 30 punca kuasa 3 per 2. Boleh? Faham tak ni? Faham. Okay, kita buat semua Okay, next. Tan 30 pula. Tan 30. Tan macam nak buat tan? Tan tan? Bertetangan per dengan bersebelahan. So bertetangan dia berapa? Respon. Bertetangan dengan 30 darjah berapa? 1. 1. Lepas tu bersebelahan dia? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 kan? Punca kuasa 3. Sebab itulah tan 30 nilai dia 1 per dengan punca kuasa 3. Nampak tak? So yang penting kamu kena hafal dua buah segitiga ni. Okay, kamu hafal 2 segitiga ni. Kamu boleh jawab semua soalan Okay, dah habis dah. Tan si 30 cos 30 tan 30 dah. Okay, next kita buat lain lah. Kita buat 45 darjah pula. Okay, sin 45. Okay, mana 45? Yang ni Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Tengoklah mana-mana kamu nak tengok. Okay, kita sin 45. Sin macam nak buat sin? Bertentangan per dengan bersebelahan. Okay, bertentangan dia berapa? Kamu nak tengok yang mana ni? Nak tengok 45 atas ke 45 bawah? Mana pun boleh. Mana kamu nak tengok? Kamu tengok yang bawah ni Tengok sudut 45 yang bawah ni Okey. Okay, tengok yang bawah ni. Yang garis hijau Okey. Jadi bertetangan dia berapa? Respon. Respon. Bertetangan apa? 1. Lepas tu hipotenus dia? Punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Sebab itulah sin 45 adalah 1 per dengan punca kuasa 2. Okey. Macam tu Ni hipotenus Ni hipotenus. Okey. Sin 45 dah. Okey, next. Cos 45 pula. Cos 45. 45 darjah ni tak kisah mana kamu nak tengok. Nak tengok bawah boleh, kamu nak tengok yang atas pun boleh tak kisah. Okey, sekejap mana ni? Okey, kita tengok yang bawah lah yang hijau tu. Apa pasal ni? Okey. Okey, kita tengok cos. Cos apa cos? Cos bersebelahan sudut per dengan hipotenus. Bersebelahan sudut dia apa? Respon. Cepat 1. Okey, 1. Hipotenus dia? Punca kuasa 2. Kuasa 2. Tu yang dapat 1 per dengan punca kuasa 2 Cos 45. Okey. Okey, next. Tan 45 pula. Tan 45 darjah. Okey, tan. Tengoklah 45 darjah yang bawah ni Tan macam mana tan? Tan bertetangan. Bertetangan ni berapa? Respon. 1. 1. Bersebelahan dia? 1. 1. Jadi 1 per 1 jadilah sah 1. Sebab itulah nilai dia sah 1. Okey. Dah. Sebab itulah kena hafal segitiga tu. Okey. Kalau rajin kamu hafal lah jadual ni. Kalau boleh hafal lah jadual ni. Okey, next. Kita buat pula last iaitu sudut apa pula? Sudut 60 darjah. Okey, kita buat sudut 60 darjah. Okey, kita cari sin 60 darjah. Mana 60? Ni 60 ni kat bawah ni 60. Okey, bagi cikgu sin 60. Sin apa sin? Sin bertentangan dia berapa? Respon. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3, hipotenus dia 2. tu yang dapat punca kuasa 3 per 2. Okey. Okey, next. Cos 60 pula. Okey. Bersebelahan sudut 60 berapa? Respon. 1. 1. Hipotenus dia 2.
2. Sebab tu lah cos 60 nilai dia 1/2. Okey. Okey, last. Tan 60 lah. Tan 60. Tan macam mana nak buat tan? Bertentangan sudut dia berapa? Bertentangan sudut 60 ni berapa? Respon. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Oh, mana ni? Okey, punca kuasa 3 per dengan bersebelahan sudut 60. 1. 1. 1. Jadi punca kuasa 3 bahagi 1 tu yang dapat punca kuasa 3. Sebab tu kat sini punca kuasa 3. Okey, tan 60. So dapatlah jadual seperti ini. Okey. Boleh? Faham? Boleh. Faham. Okey. Kalau kamu rasa kamu macam boleh hafal jadual ni, kamu hafal lah. Setengah orang dia tak boleh hafal jadual, dia hafal segitiga je. Setengah orang segitiga pun dia tak hafal. Kalau tak hafal langsung, tak boleh jawab lah soalan ni. Okey, so kita pun jawab lah. Okey. Cos 30 tambah sin 60. Okey, kita tengok cos 30 apa nilai dia? Cos 30. Nilai dia apa? 30 darjah cos dia. Nilai dia adalah punca kuasa 3/2 kan? Tambah dengan sin 60. Ni sin 60. Apa nilai dia? Punca kuasa 3/2. Kuasa 3/2. Ya, so jawapannya apa? Allah, mana tadi? Punca kuasa 3/2 tambah dengan punca kuasa 3/2. Apa jawapannya? Siapa tahu? Ni tak payah, dia kata tak boleh guna kalkulator ni. So jangan guna kalkulator lah, tanpa guna kalkulator. Siapa boleh buat? Punca kuasa 3/2 tambah dengan punca kuasa 3/2. Dia sama macam ni. Dia sama macam X tambah X. Apa jawapannya? Kalau X tambah X, apa jawapannya? Respon. Kalau cikgu bagi soalan X tambah X, kamu bagi apa jawapannya? X. X tambah X. 2x. X tambah X 2X. Sama dengan yang ni. Kalau punca kuasa 3/2 tambah dengan punca kuasa 3/2 jadilah Punca kuasa 6. punca kuasa 6 tak. Tak, cikgu dah bagi clue dah tadi. Kalau X 2 punca kuasa 3. ya 2 punca kuasa 3 per dengan 2. Maksudnya punca kuasa 3/2 ni ada 2. So dia jawapannya. Okey, 2 punca kuasa 3/2. Boleh. Tapi kita boleh potong kan? Kita boleh potong. Apa yang kita boleh potong? Respon. 2. Ya, potong 2. 2 atas, 2 bawah. So jawapannya apa? Punca kuasa 3. Ni jawapannya. Tanpa menggunakan kalkulator. Yang lain faham ke? Boleh ke? Faham. Faham. Okey. So kalau kamu nampak yang boleh potong tu, make sure kamu potong Okey, so dapatlah punca kuasa 3. Okey, next. 3 tan 45 pula. Kecil sangat lah ni. Sekejap cuba salin lah. Okey, soalan dia 3 tan 45 tolak dengan 4 sin 30. Apa maksudnya ni? Maksudnya tan 45 darab dengan 3. Ini sin 30 darab dengan 4. I found a few locations for Apple near you. The first one is Apple iStore at Sungai Bakau, Ruang. The second one is Apple Malaysia SDNBHD at level 11 Menara CIMB, Jalan Stesen Central 2, Kuala Lumpur Central, Kuala Lumpur. The third one is Machine. Okey. So, kamu masuk je nilai dia. Okey, tadi tan 45 apa nilai dia? Respon. Mana tan 45? Tan 45 ni tan, ni 45. Apa nilai dia? 1. 1 kan. So, kamu masuklah tan 45 nilai dia 1. Yang ni 3 kan. Jadi 3 darab 1 apa?
3 darab 1, 3. okey, yang ni lah. Yang ni, okey ni 4. Okey, yang ni sin 30. Cuba tengok sin 30 apa nilai dia? 1/2. 1/2 kan? 1/2. Jadi 4 darab 1/2. Berapa? 4 darab 1/2. Tekan kalkulator. 4 darab 1/2. 2. 2 Okey, dapatlah 2. Okey, 2. Jadi nanti ni bawa turun. Jadi 3 tolak 2 berapa? 1. Ya, 3 tolak 2, 1. So jawapannya 1. Senang tak? Boleh? Okey. Boleh. Boleh. Okay, next. Okay, ni lah 4 tan 30 darab dengan 5 sin 60 tolak 6 cos 60. Okey. Sekejap mana ni? Okey. Ni maksudnya darab tan 30 nanti kamu darab dengan 4. Lepas tu yang ni sin 60 kamu darab dengan 5. Macam tu Allah. Sekejap 5 sin 60. Okey, kita buatlah ni dulu. Okey, tan ni 4. Okey, tan 30 apa nilai dia? Kita tengok jadual tan 30 apa nilai dia? Nampak ke? 1 per punca kuasa 3. 1 per punca kuasa 3. Lepas tu okey ni lah. Okey ni 5 5. Okey ni lah. Sin 60 apa nilai dia? Sin 60 nampak? Sin 60 punca kuasa 3 per 2. Kan? Okey. Lepas tu nanti okey, selesaikan. 4 darab 1 per punca kuasa 3 dapat apa? Dapatlah 4 darab 1, 4. 4 punca kuasa 3 kan? Kejap Dapat darab 1, 4. 4 per dengan punca kuasa 3. Yang ni lah 5 darab punca kuasa 3 per 2 jadilah apa? Jadilah 5 punca kuasa 3 per 2. Itulah maksud dia. Okey, lepas tu yang ni kat tengah ni maksudnya apa ni? Bracket sebelah bracket tu maksudnya darab darab. Okey. Cuba buat 4 per punca kuasa 3 darab 5 ni. Mana boleh potong? Respon. Tak apa, kamu buat je lah macam ni. 4 per punca kuasa 3 darab dengan 5 punca kuasa 3 per 2. Dapat berapa ni? 4 darab 5 berapa? 4 darab 5. Respon 4 darab 5 berapa? 20. 20 kan? 20 punca kuasa 3 per dengan bawah dia apa ni? Bawah dia atas darab atas, bawah darab bawah. Ni 4 darab 5, 20. 20 punca kuasa 3. Bawah dia 2 darab punca kuasa 3. Dapatlah 2 punca kuasa 3. Okey, sekarang ni kita boleh pemudahkan. Kat mana kita boleh potong? 3. Okey, ni 3 ni potong. Lagi 20 bagi 2 dapat berapa? Tekan kalkulator. 20 bagi 2. 10 per 1. Ni 20 bagi 2 dapat 10 kan. Okey, dapat 10. So dapat nilai 10. Okey, tu baru belah kiri Okey, belah kanan pula. Yang ni lah. Okey, buat yang ni lah. Ni 6 darab cos 60. Okey, ni 6. Okey, cos 60 apa cos 60 nilai dia? Kita tengok jadual. Apa cos 60 nilai dia? 1 per respon. 1 per 2. So 6 darab 1 per 2 berapa? 6 darab 1 per 2. 3. 3. So dapatlah